Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini ada satu lagi pendedahan terbaru yang baru kita terima. Dokumen yang baru terima, baru bocor, baru diterbitkan, melibatkan 5.7 bilion 5.7 bilion ringgit Malaysia, dana rakyat Malaysia, dana kerajaan, dana negara, dana yang dibayar oleh rakyat. Banyaknya 5.7 bilion ini yang dikatakan terdapat unsur kaedah perolehan yang dibuat secara tender terpilih atau ada unsur-unsur runding terus. Kasihanlah kepada mereka yang tak ada kabel besar. Kasihanlah mereka yang tak ada kabel, tak ada orang dalam, tak ada kawan, tak ada saudara, tak ada boyfriend, tak ada girlfriend. Di dalam kementerian itu, kalau ada memang betul kaedah perolehan itu dibuat secara tender terpilih atau runding terus. 5.7 bilion. Bukan 500 juta tahu tuan-tuan dan puan-puan, tapi 5.7 bilion. Ini bukan sedikit, banyak betul. Jadi kalau ini 5.7 bilion ini dibahagi-bahagi hanya kepada kroni-kroni, wah, seluruh kroni dah jadi bilion. Seluruh kroni dah jadi orang-orang kaya raya. Okey, jadi tuan-tuan, menurut Menteri Timbalan Perdana Menteri sekarang ini, Ahmad Zahid Hamidi, yang juga adalah dalam profil ya, apa ni ya, portfolio, dalam portfolionya sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, ada satu projek membabitkan 5.7 bilion ditangguhkan kerana beliau berkata ada unsur-unsur kaedah perolehan yang dibuat secara tender terpilih atau runding terus. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap semoga SPRM dapat menangkap jerung-jerung yang tak berperi kemanusiaan ini. Secara kebetulan sahaja, janganlah meroyan. Secara kebetulan sahaja, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, abah kau, telah pun dipanggil oleh SPRM untuk disoal disiasat untuk kes ini, iaitu projek Jana Wibawa. Rupanya kes ini besar, 5.7 bilion. Tetapi Muhyiddin kata dia tak kenal, dia tak pernah dengar, dia tak tahu, dia tak pernah jumpa dengan mana-mana syarikat-syarikat ini. Tapi nanti kalau kantoi lagi bikin malu. Kalau sudah tidak mengaku, kantoi lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan telah berkata bahawa projek Jana Wibawa itu ditangguhkan pelaksanaannya kerana untuk tujuan meneliti semula sama ada atau tidak berlaku tata cara perolehannya yang dibuat mengikut peraturan, yang tidak dibuat atau dibuat mengikut tata peraturan yang ditetapkan oleh perbendaraan. Jadi kalau tak ikut tata cara, tak ikut undang-undang, tak ikut SOP, di sinilah ramai orang kena jawab. Muhyiddin kena jawab, Zafrul kena jawab, menteri-menteri yang lain kena jawab, dan yang paling penting SPRM akan mengheret mereka-mereka yang berkenaan. Jadi ramailah yang akan makin panas, makin tak boleh tidur. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjalankan terus tanggungjawabnya sebagai ketua pemerintah negara Malaysia di bawah kerajaan yang di-Pertuan Agong
untuk terus reformasi negara Malaysia. Hapuskan terus kegiatan jijik, tak baik, tak bermoral, berdosa ini. Jadi 5,7 bilion bukan satu perkara yang sedikit. Kalau ini baru sedikit daripada yang bakal didedahan lagi, wow, akan banyak lagi pendedahan yang luar biasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu Twitter daripada Raja Petra Raja Kamarudin yang kena balun habis. Okey, saya bacakan. Ini memang bodoh betul kah apakah, saya pun tak pastilah. Tapi saya rasa Raja Petra tidaklah sebodoh itu. Saya rasa dia bijak juga. Tapi dia kali ini dia kantoi kedapatan habis lah. Dia betul-betul kedapatan yang dia ini main cakap sembarang saja. Lain kali balik Malaysia. Raja Petra kalau betul-betul ada lato-lato, bagi balik Malaysia. Okey. Raja Petra bin Raja Kamarudin. Dia kata begini. Anwar Ibrahim bapak penipu. Yang ada di dalam akaun bersatu, bank bersatu hanya 20 juta. Entah dari mana dia dapat ni. Kenyataan ini standard Lokman Adam, dia kata. Bukan sepatutnya standard seorang Perdana Menteri. Ini masalah dengan penunggang agama. Ada, lepas tu dia sisipkan pula berita bersatu digesa pun jelas. Lebih 300 juta dalam akaun, kata Anwar. Lepas itu, kerana kekantoyan si Raja Petra dan Raja Kamarudin, di dalam tweet balas daripada ramai orang ini, dia ada satu yang dokumen ini betul-betul dia bagi di sini. Tapi sebelum itu, kamu setuju kah kalau Raja Petra ni orangnya bijak? Kamu setuju kah Raja Petra ni orangnya bijak? Kalau tidak, apa pendapat kamu? Dia ni tahap-tahap apa kebijaksanaan dia? Lepas tu ada seorang yang bagi tweet balasan kepada Raja Petra bin Raja Kamarudin ini. Salah satunya daripada Arwah Jemin. Dia kata, bodoh tu simpan sikit Raja Petra. Esok nak pakai, lusa pun nak pakai lagi, katanya. Lepas tu dia bagi satu sisipan, satu dokumen nyata, iaitu yang ini adalah penyata pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Ini dia bagi ni account statement bagi tahun penyata kewangan. Lepas tu untuk lampiran kedua dia bagi penyata penerimaan dan pembayaran bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Dan melalui tweet yang diberikan ini, dokumen yang diberikan ini, ternyata Raja Petra bin Raja Kamarudin tak tahu apa-apa. Yang dia tahu cakap saja. Agaknya Raja Petra bin Raja Kamarudin waktu dia buat statement dia itu, atau dia buat Twitter dia ini, mungkin dia tak berada dalam keadaan fully recharge. Okey, lepas tu ada tweet yang lain kata, ini daripada Abdul Manaf Syafi'i. Ini lucu lah. Dia tulis, pelarian politik ini pun bukan main takut dengan PM10. Saya setuju dengan perkataan pelarian politik. Kalau dia betul-betul berani, balik Malaysia. Dia kata, dok ratib hari-hari PM10. Biarlah SPRM buat kerja dia. Jangan tunjuk kalut macam Mahyadin. Biar Mahyadin lalui semua cabaran ini, katanya. Saya amat setuju. Lepas tu ada lagi pula daripada Hakim Nizar. Dia kata, penunggang agama tu lebay-lebay. Kau tak pernah ajar lebay-lebay bendera Eropah kah? Dia kata dia bekas duta, tapi bodoh tak kenal bendera Eropah. Relax, SPRM belum keluar kenyataan lagi, katanya. Lepas tu ada lagi Black X Stefanos. Dia kata takut bos kantoi dia tak dapat claim allowance untuk tweet hari-hari kot. Daripada Johan kata, cacing kepanasan abah kau. Walau je percaya dia ni, dia kata. Lepas tu daripada Fazli Muhammad, dia kata dia punya bodoh ni kalau tak jaga elok siap-siap boleh jadi bawa dia pada gila. Ahmad Nur Azli kata RPK accountant PPBM ke? Wow, ini boleh jadi satu
satu isu panas ini. Betul ke RPK ni accountant PPBM? Macam mana dia boleh tahu benda-benda akaun PPBM? Sedangkan pertama dia bukan di Malaysia. Siapa yang bagi tahu dia duit dalam akaun PPBM hanya ada 20 juta? Siapa yang bagi tahu itu? Itulah yang kita nak tahu itu. Okey, sebab dokumen yang diberi, melalui dokumen yang diberi itu, menurut dokumen yang diberi itu, wang pada tahun 2021 pendapatan PPBM, pendapatan Parti Pribumi Bersatu Malaysia melalui dokumen yang diberi ini, pendapatan yang diterima RM147,994,104 tahun 2021. Tahun 2020 108,218,736 sen. Ini menghairankan juga untuk satu parti politik yang masih muda tapi ada duit begini banyak. Okey. So suaka nak habis tempo dah ke? Okeylah. Nanti kita akan ulas satu lagi perkara yang sangat-sangat menarik untuk saya ulas. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.